أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Masih lagi dalam bab ilmu dan zikir. Bab kecilnya bab ilmu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala: Baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد اخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة وبتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa pada suatu hari kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakaiannya tersangat putih serta rambutnya tersangat hitam. Tidak kelihatan padanya kesan-kesan bersafar sehingga boleh dianggap bahawa dia seorang musafir, dan tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang mengenalinya, yakni sehingga boleh dikatakan bahawa dia orang tempatan Madinah. Walau bagaimanapun, dia telah datang duduk begitu hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lututnya bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua pahanya. Selepas itu dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apakah itu Islam. Rasulullah SAW pun bersabda, antara rukun Islam ialah kamu bersaksi dengan lidah dan juga dengan sanubari kamu bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan selain daripada Allah, dan Muhammad ialah Rasulnya. Kamu mendirikan solat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, dan jika kamu ada kemampuan untuk pergi menunaikan haji di Baitullah, maka hendaklah kamu pergi menunaikan haji. Mendengarkan jawapan itu, orang tersebut pun berkata, kamu telah berkata benar.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kami berasa hairan terhadap lelaki itu. Dia yang bertanya seolah-olah dia tidak tahu, dan dia juga yang membenarkan seolah-olah dia sudah tahu terlebih dahulu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahu kepadaku apakah itu Islam, apakah itu iman? Baginda SAW menjawab, iman ialah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan segala perkara yang baik dan yang buruk berlaku dengan takdir. Lelaki itu pun berkata, kamu telah berkata benar. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahu kepadaku apakah itu ihsan? Baginda SAW menjawab, ihsan ialah hendaklah kamu beribadah dan memperhambakan diri kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika keadaan itu kamu tidak capai, yang kamu tidak dapat rasakan, maka hendaklah kamu sedar bahawa Allah sedang melihat kamu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahulah kepada saya tentang kiamat, yakni bilakah ia akan berlaku? Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang yang ditanya lebih mengetahui tentang itu daripada penanya. Apa maksud dia? Maksudnya, ilmu saya tentang kiamat tidak lebih daripada ilmu kamu. Lalu lelaki itu berkata, kalau begitu beritahulah kepada saya tentang beberapa tanda-tanda kiamat. Baginda SAW menjawab, salah satu daripada tanda-tandanya ialah hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Tanda kedua ialah kamu akan dapat melihat orang yang berkaki ayam, tidak cukup pakaian, lagi miskin dan hanya menggembala kambing, akan membina bangunan yang tinggi-tinggi dan mereka berlumba-lumba mengatasi antara satu sama lain. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian lelaki itu pun pergi. Saya telah menunggu beberapa ketika dan saya tidak bertanya tentang lelaki yang datang itu. Selepas itu Rasulullah SAW sendiri yang bertanya kepada saya, wahai Umar, adakah kamu kenal siapakah yang bertanya dulu? Yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda SAW bersabda, dia ialah Jibril yang datang untuk mengajar kamu perkara agama. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Panjang sikit hadis dia. Keterangan. Disebutkan dalam hadis di atas, antara tanda-tanda kiamat ialah seseorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya sendiri. Antara maksud kenyataan itu ialah apabila hampir kiamat, hal menderhakai kedua-dua ibu bapa menjadi begitu berleluasa sehingga gadis-gadis yang kebiasaannya lebih taat kepada ibu pun bukan sahaja menderhakai ibunya, bahkan keadaan menjadi terbalik sehingga gadis-gadis sanggup memerintahkan ibu sebagaimana seorang tuan memerintahkan hamba perempuannya. Keadaan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai seseorang itu melahirkan tuannya sendiri. Maksud daripada tanda kiamat yang kedua ialah bila hampir kiamat, harta akan menjadi milik orang-orang yang tidak pandai menguruskannya. Minat mereka hanyalah untuk membina bangunan yang tinggi-tinggi dan mereka berlumba-lumba mengatasi antara satu sama lain dalam perkara itu. Ini sebagaimana yang diterangkan ataupun catatan yang terdapat dalam kitab Ma'ariful Hadis. Jadi alhamdulillah kita telah dengar satu hadis yang panjang. Oleh kerana hadis ini kali ini dipetik dan diletakkan di dalam bab ilmu, maka ia adalah sebagai satu hadis nak menceritakan tentang pentingnya belajar dan mengajar, dan pentingnya ilmu agama ini dipelajari. Sampai Jibril AS pun turun sampai dalam bentuk macam tu, merupakan sebagai seorang manusia datang mengajar depan-depan sahabat, dapat tengok sendiri bagaimana berlakunya proses belajar dan mengajar.
Dan perkara ini berlaku dalam masjid. Ini juga menunjukkan bahawasanya antara amalan utama dalam masjid ialah majlis ilmu, belajar dan mengajar. Jadi inilah nak bagi tahu tentang kepentingan ilmu itu sendiri. Sebab tu Nabi SAW conclude hadis ini, dia kata apa? Itulah dia Jibril yang datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita dapat faham perkara ni, kita dapat sungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama, untuk belajar agama kita ni. Benda lain kita boleh belajar, takkanlah agama ni kita tak nak belajar, kan? Sedangkan penentu kejayaan kita ialah dalam agama. Sejauh mana kita dapat amal agama, maka sejauh itulah kita akan berjaya. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, kita amal dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين وشكر له شكر الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Engkau lah satu-satunya Tuhan, Engkau lah satu-satunya pencipta. Selain daripada-Mu adalah diciptakan, semua daripada-Mu adalah makhluk yang dijadikan. Wahai Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah, demi kebesaran-Mu ya Allah yang tidak terbatas. Maka kami memohon kasih sayang-Mu yang tidak terbatas. Kami memohon daripada-Mu maghfirah, keampunan-Mu yang tidak terbatas. Wahai Allah, sungguhnya dosa kami sangat banyak. Maka ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala salah silap kami, cuai lalai leka kami dalam kami mengabdikan diri padamu ya Allah. Banyaknya kekurangan kami ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami mencintai ilmu agama. Ya Allah, jadikanlah hati kami benar-benar mencintai ilmu agama, benar-benar memahami nilai ilmu agama di sisimu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah, terimalah masa kami, terimalah diri kami untuk kami terus belajar ilmu agamamu ya Allah. Untuk kami memaham qaulmu, kami memaham qaul nabimu ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang menanggung ilmu dan orang yang dapat mengamalkan ilmu serta dapat menyampaikan ilmu. Jadikanlah kami orang yang akan menyebabkan orang lain juga mencari ilmu dan dapat mengamalkan ilmu. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya kami umat kekasih-Mu. Kami adalah umat kekasih-Mu ya Allah. Kami umat hujung akhir zaman ya Allah. Wahai Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah-fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami, jadikanlah kami daripada kalangan orang yang mendapat hidayah, taufik, inayah-Mu ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.